perang yang British kalah kan, di luar tempat Eropah adalah di tempat kita dia. Perang Nanning kan, penghulu Dorset, British kalah di luar daripada Eropah kan. So maksudnya itu antara yang berlawan Kemudian kita belajar mengenai apa yang apabila British datang ke sini kurun ke-18, Portugis keluar, 1641 Belanda datang. Kemudian Belanda, negara dihilang dekat Eropah sana ketika Napoleon Bonaparte kalahkan Belanda. Jadi bagaimana status negara Belanda di seberang laut diserahkan pada British kan, sebab Raja Belanda dia lari ke British, ke England serah pada England. Itu baru British datang ke tanah Melayu kita ni kurun ke-18. Dan dia datang, dia terus buat kajian, dan mereka mengkaji satu golongan yang mempertahankan agama bangsa dan tanah air ini, apa yang mereka gelar sebagai Malay Secret Society. Bagaimana pembentukan dunia ini daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Okey, jadi kita sebagai orang yang beriman percaya kepada kejadian penciptaan Adam alaihissalam kan. Jadi diciptakan kemudian diturunkan di muka bumi ini, maka jadilah kita Kemudian berlalu masa sampai kepada zaman Nabi Nuh alaihissalam, dunia ni banjir. Kalau bahasa nak senang faham, macam di reset balik lah bahasa nak senang faham Tapi jadi kemudian manusia tak ada catatan mengenai manusia, maka zaman itu disebut sebagai Ubaid period. Nanti kita boleh maknanya search untuk tambahkan pengetahuan kita. Jadi kemudian selepas Ubaid period, manusia mula ada catatan balik pada zaman Mesopotamia, lebih kurang dalam 3,000-4,000 tahun sebelum Masihi Dan orang Mesopotamia yang ataupun orang Sumeria ni yang buat balik, maksudnya jumpa balik ataupun cipta balik tulisan. Tulisan ni adalah kaedah merakam suara. Kan ini kalau tuan-tuan tulis, maknanya tuan-tuan boleh baca balik apa yang tuan-tuan tulis. Kalau sebelum ni, sekarang ni dah ada teknologi rakam suara betul, gambar Dulu rakam suara ni tulisan lah. Jadi orang boleh baca kisah-kisah terdahulu. Jadi zaman Mesopotamia, kemudian zaman Mesir, kemudian barulah tempat-tempat yang lain. Kemudian kita fokus seterusnya kepada bahagian Nusantara. Nusantara ni dia ada dua tanah, iaitu apa yang ditulis oleh orang barat Malay Archipelago dan juga Jawa Archipelago. So tanah Melayu dengan tanah Jawa. Tanah Melayu ni lagi besar. Sumatera tu semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa sana, selatan Thailand semua, dan kepulauan-kepulauan Melayu tu suku-suku Melayu Kalimantan, Sulawesi orang Banjar daripada Kalimantan, Sulawesi, Makassar, dan banyak ulama-ulama yang lahir. Contoh kalau daripada Kalimantan, Syekh Arsyad Al-Banjari. Siapa orang Banjar tu maknanya suku-suku Melayu yang daripada Kalimantan, daripada Banjar. Kalau daripada Bugis, Sulawesi sana, dia ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Kalau daripada Palembang, dia ada Syekh Abdul Samad Al-Falambangi. Kalau daripada Patani, dia ada Syekh Daud Al-Qatani, dan juga ulama-ulama yang lain lah, maknanya daripada tanah Melayu ni Kalau tanah Jawa tu dia daripada kalau sekarang ni Jakarta ke bawah lah, dan kepulauan-kepulauan Jawa, contoh kepulauan Madura dan kepulauan Bali dan sebagainya lah. Okey, itu dipanggil Malay Archipelago dan Jawa Archipelago. Jadi kedatangan Islam di laluan sutra dan laluan rempah. So diislamkan oleh para sahabat laluan sutra dan laluan rempah. So kita ni laluan rempah bermula dari bermula daripada Guangzhou, melalui semenanjung tanah Melayu ni pergi ke Goa India,
Memecah dua Rom dan juga Parsi. Kalau laluan sutera tu daripada Xi'an melalui Afghanistan, kemudian Central Asia. Central Asia tu kalau sekarang ni 5 negeri tan lah. Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. Tan ni maknanya negeri atau tanah. Sebab itu ketika Ali Jinnah dia berjaya membuat negara Islam, dinamakan negara itu Pakistan. Nah, itu tanah suci. Maka India menggelarkan negeri dia Hindustan, tanah Hindu. Saya juga ada cerita mengenai kalau di Afghanistan tu dia ada satu negeri dipanggil Kafiristan, tanah kafir, hanya dapat diislamkan hujung kurun ke-18. Kemudian ditukar Kafiristan tu dengan nama Nuristan. Dia tak boleh search lah apa yang ada dekat Kafiristan tu, apa yang ada dekat Nuristan tu, situ diri orang-orang mana tan-tan di tanah, So jadi itu laluan sutera. So kita di laluan rempah. Jadi antara yang awal ada makam sahabat di Guangzhou China, Abi Waqqas. Ada yang berpendapat Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Al-Sirah kata adik Sa'ad bin Abi Waqqas, sebab Sa'ad bin Abi Waqqas tu wafatnya di Madinah. Kemudian dekat belah-belah tanah-tanah Hindi ataupun India juga ada makam sahabat. Tiba-tiba orientalis kata kita dapat Islam lambat, kurun ke-12, 13, tak kalah China dapat Islam awal, India dapat awal. Laluan penting ni, sutera ni, tiba-tiba tengah-tengah ni tak Islam. Sebab itu kajian demi kajian, antaranya makam yang ditemui di Barus tu Sumatera, Syekh Rukunuddin 800 maknanya awal lagi, maknanya ketika zaman tabi'in, 48 Hijrah wafatnya. Kalau tak sahabat tabi'in di sana. Jadi kita belajar sini bukan absolute apa yang kita kongsikan. Tuan-tuan tambahkan lagi, banyakkan baca, banyakkan belajar. Nanti di kelas akan datang kita dapat bincang lebih menarik lagi, saya bagi nama-nama tempat, tarikh, tahun-tahun tu untuk kita dipanggil, maksudnya sebagai knowledge review kita lah, maknanya untuk kita tambahkan lagi pengetahuan kita tu. Macam contoh kan baru ni ada dekat tengah-tengah kelas tu, saya lama tak ada, dekat hampir 3 minggu kan. Jadi saya pergi ke Arkip Turki. Sebab kalau orang bicara mengenai Nusantara ni, orang Melayu kita biasa orang kekaji dekat British Library ke, dekat Leiden ke, dekat bagian-bagian orientalis. Tapi jarang sangat orang pergi sumber daripada negara Islam. Jadi saya maknanya bersama profesor daripada Universiti Melaya, kita ke sana tu, kita tengok manuskrip surat-surat lama. Arkib negara Turki tu macam arkib sini lah. Takkan tiba-tiba orang luar tu mudah-mudah datang nak masuk, tapi maknanya diberi peluang untuk tengok. Arkib Turki yang berada di Istanbul ada 96 juta manuskrip. Kita nak mencari yang Melayu punya tu merah biji matanya, dari satu tu, jadi kita kumpul dulu dia punya apa yang kita dapat. Nanti insyaAllah serawan lagi, kita pergi, kita cuba dapatkan kopi dia, jadi persuratan Sultan-Sultan Melayu ni dengan Uthmaniyah. Jadi tak pernah lagi dibahaskan. Kalau dapat dibahaskan, kita akan dapat tengok satu sisi yang lain daripada apa yang orientalis cerita. Kita dah kongsikan dalam kelas kita, banyak sejarah kita ni ditulis oleh orientalis. Orientalis ni ditubuhkan selepas peperangan salib. Perang salib ni mula-mula yang lead ataupun ketuai adalah orang Perancis. Kemudian pada 1099 Masihi, maka Baitul Maqdis tu dapat ditawan, disembelih 70,000 orang Islam kat sana tu. Darah ni sampai kat kakinya, sampai dekat lutut tu.
70,000. Kita ni orang dewasa, kalau orang Asia ni, dalam badan kita lebih kurang 8 pint darah lah, ataupun liter dia tu 4 liter lah lebih kurang macam tu. Tuan-tuan bayangkan, ini kurang lebih lah. Mungkin ada orang yang kurang daripada tu, mungkin ada lebih daripada tu. 70,000 kalau kita ambil 4 liter lah, kali 4, berapa ribu liter tuan-tuan silan? Cuba kalikan cikgu matematik tempat saya. 7 kali 4 apa? 280,000 liter darah, bayangan. Maksudnya sampai ke kaki atas tu kalau ikut sirah tu. 1099 Masihi. Maka waktu tu orang Islam maknanya memang tidak meninggalkan Masjid Aqsa. Terus juga sampailah ada satu orang panglima Islam namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni dia orang yang menggerakkan perang jihad untuk lawan tentera salib. Dia buat 2 buah mimbar daripada kayu cantik. Dia bernazar, kalau aku berjaya ambil Palestin, ambil Baitul Maqdis, aku akan letakkan mimbar ni dekat satu Masjid Aqsa, satu lagi dekat Masjid Hebron, masjid makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tak sempat, meninggal, syahid dia meninggal 1174 Masihi, 1174. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengambil Masjid Aqsa 1187 Masihi. Jadi pertentangan terakhir antara Salahuddin dengan Raja Salib adalah, raja tu nama dia Guy de Luzion, orang Perancis. Kalau nak cari nama dia GUI, DELUSIGNA, Lusigna, tapi bunyi dia Guy de Luzion sebab dia orang Perancis. Kalah Guy de Luzion, Guy dibuang di Cyprus. Kalau tuan-tuan ada peluang pergi ke Cyprus, adalah keturunan Guy de Luzion, mengasaskan kerajaan Luzion di sana tu. Cyprus ni dia ada 2 makam yang agak rapat dengan Islam. Satu, makcik susuan Nabi, iaitu Ummu Harim. Satu lagi, anak muridnya Nabi Isa, iaitu Barnaba. Nanti tuan-tuan, Barnaba ni dia ada satu kontroversi bagi dunia Nasrani. Ketika orang jumpa balik dia punya Gospel of Barnaba, di antara yang tulis Nabi Isa tu hanya rasul saja. Dan kaunsil Nasrani tolak, tak terima Injil Barnaba tu. Makamnya ada di Famagusta di Cyprus. Ulama Islam kalau pergi sana, dia sedekahkan Fatihah. Iaitu antara anak murid Nabi Isa. Jadi lepas Guy de Luzion kalah, maka Raja British datang, Raja England datang. Namanya Richard the Lionheart, nak lawan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi banyak versi, antaranya dia sakit. Ada yang kata Salahuddin yang hantar doktor ataupun tabib. Ada yang kata Salahuddin yang ubat sendiri. Itu ada perbahasan dan perbincangan. Katakanlah kita ambil versi Salahuddin yang ubat sendiri, maka lawatan tabib yang terakhir ni, maka Richard the Lionheart kata, "Okey, kau nak apa? Aku dah sihat." Dia kata, "Ulurkan tangan kananmu." Dia kata, "Kau nak tangan kanan boleh, kau nak tangan aku boleh, tapi jangan ambil dua-dua, sebab aku nak berlawan dengan Salahuddin Al-Ayyubi." "Ulurkan tangan kananmu, wahai raja." Diulurkan tangan kanan, Salahuddin bangun, buka dia punya hood kepala tu. Kalau tuan nak tengok jubah orang Maroko, jubah orang Maghribi masih lagi pakai kepala tu. Dia kata, "Richard, aku Salahuddin Al-Ayyubi. Aku tidak akan berperang dengan orang sakit. Engkau telah sembuh. Jom kita balik ke medan perang." Sebab itu Richard the Lionheart dia terus buat keputusan, tak boleh, kita baliklah. Kalau dia nak bunuh, lama boleh bunuh dah.
Sebab tu Richard Delahat balik sendiri, balik ke England. Daripada situ dia menubuhkan Orientalis. Orientalis ni iaitu grup yang mempelajari tentang bangsa Muslim, kaji macam mana cara orang berfikir sejak daripada perang salib, habis tamat perang salib. Sebab dia belajar satu benda, orang Islam tidak boleh dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam Islam ada satu bab, ada satu modul, mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia, mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Tuan-tuan sendirilah, saya nak tanya secara jujur kan, orang yang atas umurnya 40 tahun, yang masuk 50 tahun, kita sebagai orang Islam, benda dunia ni kita tak fikir sangat dah. Kita kan terfikir untuk akhirat dah sebenarnya. Itu orang Islam punya kepala, cara berfikir yang takkan difahami oleh orang bukan Islam. Sebab kita ni bila berumur 50, 60 ataupun 40 dah start, kita dah fikir dah, apa bekalan apa nak buat kita dah fikir dunia ni adalah untuk bawa ke akhirat dah. Ada yang mula lebih awal lagi, mungkin umur 30, 20-an dah fikir dah begitu. Oh tak boleh nak kalahkan. Itu wujud Orientalis. Saya dah kongsikan, saya mula-mula dengar pasal Orientalis ni kecil lagi. Waktu tu tok guru saya dia cerita kat saya dengan semutar dia. Kita semalam belajar pakai semutar tu kan, mata ni nampak tak nampak je, mu kena ingat orang Kelantan mu kena ingat luar tu ada Orientalis, dia maknanya nak rosok ke Islam dia berdalil ni, jagalah Islam ni, ada pesan betul-betul. Saya waktu tu dengar Orientalis, Orientalis apa tu lepas saya, arwah saya ni di ustaz, dia mulakan saya punya pengajian tu dengan pondok dulu. Umur 15 tahun dia hantar saya pergi ke Pakistan buat tahfiz kat sana. Dulu tahun hujung 80-an, awal 90-an, sekolah tahfiz kat Malaysia tak banyak. Sekarang tak payah sekarang banyak lah. MRSM pun ada MRSM tahfiz. Sekarang ni banyak. Dulu ni kita cerita tahun 80-an. Umur 15 tahun pergi ke Palestin, ke Pakistan kan tuan. Kecil lagi saya. Dulu bukan ada telefon, pakai suratnya. Seminggu lebih baru sampai. Saya pernah ceritakan, saya demam, hantar surat ke arwah ayah saya. Abah, Amin demam ni, tolong doakan saya. Hantar, dekat 2 minggu sampai, arwah ayah saya balas. 2 minggu patah balik, seminggu lebih patah balik. Dapat surat, saya tengah main bola waktu tu. Mat, ada surat ni, oh ya ke? Bapak saya buka-buka, abah doakanlah ya, mudah-mudahan sembuh. Kita dah main bola, dah sembuh dah. Kali doa waktu mula sampai tu kan. Anak-anak kecil sekarang ni kan, telefon ada, WhatsApp telefon, WhatsApp call, video call semua ada. Kita di Pakistan tu nak telefon pun susah. Pakai surat dulu. Cerita dulu ujung tahun 80-an, awal tahun 90-an. Balik baru arwah saya kata, okey, bermulalah perjalanan akademik engkau. Barulah saya ambil SPM, masuk first degree saya Universiti Malaya, syariah undang-undang. Kemudian tahun awal 2000 tu Azhar tengah banyak bagi twinning program, dari 2000 sampai 2008 lah. Habis Universiti Malaya, saya masuk Azhar pula dalam syariah juga. Waktu dekat universiti dengar pasal Orientalis ni, betul Orientalis ni. Dulu kecil-kecil tak faham. Takdir Tuhan, 2009 saya menjadi pensyarah jemputan di Rusia, Moscow State University di Rusia. Saya jumpa sungguh orang Orientalis ni. Ya Allah, wujud sungguh. Masih lagi belajar tau. Tak pernah datang Malaysia, fasih cakap Melayu. Baca Quran fasih, tulisan Jawi fasih ni. Tuan-tuan ingat, jangan grup ni tak ada. Masih ada lagi. Yang diasaskan oleh selepas perang salib tu. Saya dulu pun kalau saya tak jadi pensyarah pun saya pun tak tahu. Orientalis fasih cakap Melayu tu. Jadi tuan-tuan sekalian jadi maknanya bermula daripada kurun ke-11 sampai ke apa nama 12 tu. Sampailah wujud Orientalis sampai sekarang sebenarnya. Dan kita tak katalah, ada juga Orientalis yang bila kaji pasal Islam, dia sangat terinspirasi dengan Islam, masuk Islam. Ramai juga ramai juga. Antara yang saya jumpa, kenapa dia kata aku sangat terinspirasi dengan kebersihan
wanita muslim. Saya jumpa kan, sebab kita orang Islam ni kan memang dari kecil diajar mengenai taharah, kebersihan tu apa kan, mengenai kebersihan. Dia masuk Islam tu sebab aku terinspirasi dengan kebersihan wanita muslim kan. Sebab kita ada taharah, kita ada mandi wajib, kita ada cara membersihkan maknanya hadas besar kan, macam mana bersihkan haid dan nifas, ada kaedah, ada cara dia kan. Maksudnya dia terinspirasi. Kita orang Islam, minyak wangi ni tambah nilai bagi kebersihan yang sedia ada. Orang Eropah, minyak wangi itu untuk tutup benda busuk kan. Saya bukan cerita tau, tuan-tuan pergi Perancis, pergi tengok ziarah dia punya castle, dia punya istana-istana dia kan, sejarah dia macam mana. Dia orang buang air tak ada taharah. Ni langsir ni tu buat selit dia punya najis tu. Okey, kenapa dia orang pakai payung? Kenapa dia orang pakai high heel? Sebab bandar tu penuh dengan najis. Kan? Payung tu sebab apa? Sebab takut orang buang najis tu dekat tepi jalan tu. Tuan-tuan pergi baca sejarah Eropah. Tapi kita dah belajar taharah tu apa? Membersihkan najis tu apa? Ada pembahagian mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Ada pembahagian tu. Kan? Jadi dia orang Talis ni sangat faham mengenai bangsa muslim. Sebab itu ketika peperangan, antara peperangan, kalau tengok bangsa-bangsa Eropah dengan British, dia tak buat pertentangan secara langsung dengan bangsa muslim. Sebab dia tahu Portugis tak perasan benda ni. Portugis memang perang. Belanda tak perasan, melawan kita mana-mana pun, termasuk orang Melayu kita. Portugis tipu kita, Inggeris tipu kita dengan perjanjian. Sebab dia tahu kan. Tuan-tuan cuba baca, sebenarnya perang yang British kalah kan, di luar tempat Eropah adalah di tempat kita dia. Perang Nanning kan, penghulu Dorset, British kalah di luar daripada Eropah kan. So maksudnya itu antara yang berlawan Kemudian kita belajar mengenai apa yang apabila British datang ke sini kurun ke-18, Portugis keluar, 1641 Belanda datang. Kemudian Belanda, negara dihilang dekat Eropah sana ketika Napoleon Bonaparte kalahkan Belanda. Jadi bagaimana status negara Belanda di seberang laut? Diserahkan pada British. Sebab Raja Belanda dia lari ke British, ke England. England serah pada England. Itu baru British datang ke tanah Melayu kita ni kurun ke-18. Dan dia datang, dia terus buat kajian. Dan mereka mengkaji satu golongan yang mempertahankan agama bangsa dan tanah air ini, apa yang mereka gelar sebagai Malay Secret Society. Kita ada satu bab kan, kita bincang. Dan apa yang mereka kaji mengenai Malay Secret Society itu, dia ada 5 tanda-tanda dia sebelum 1948. Lepas 1948, tuan-tuan kaji sendiri, ada lagi ke tak ada lagi, itu tuan-tuan kaji sendiri. Tapi sebelum 1948, kenapa sampai 1948? Lepas daripada Jepun mengalah dan British datang balik tu. Sebab daripada situ kan. Jadi kita kongsi dah ada tanda-tanda dia kan. Dia ada pelambangan waktu tu mana timbal balik kan. Kalau sekarang ni tak tahulah, tapi yang dulu punya timbal balik tu kan, dan sebagainya. Kemudian kelas yang semalam kita lebih spesifik lagi, kita cerita mengenai umat Islam. Umat Islam ni di satu tempat dia ada orang dia. Kalau kita pergi ke Palestin, umat Islam di sana orang Arab. Nak tolong orang umat Islam di sana, kena tolong orang Arab kat sana. Kalau kita pergi ke India, umat Islam di sana adalah orang India. Nak kuat Islam kat sana, kena bantu orang India di sana. Kalau kita pergi ke Uyghur, umat Islam di sana adalah orang Cina. Nak kuatkan Islam di sana, kena kuatkan orang Uyghur. Kalau di sini, umat Islam di sini adalah orang Melayu. Kita adalah orang Melayu. Nak kuatkan Islam di sini, kita kena kuat. Bersatu kan, kena ketepikan. Kita biar ada bearing matlamat kita kena jelas.
bearing matlamat hidup kita, kita ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan akan pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bearing hidup kita. Jangan lari bearing tu. Jangan sebab nak dunia semata-mata. Jangan sebab nak pangkat, jangan sebab nak glamour. Bearing kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang daripada Allah, pulang kepada Allah. Pangkat, glamour, harta, itu semua jambatan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pegangan orang tua-tua kita dulu sejak perang jihad pertama di Nusantara. Kita dah belajar perang jihad pertama Nusantara ni kurun ke-15 waktu nama Islamkan tanah Jawa, iaitu ketika kita menombangkan kerajaan Majapahit dan gantikan dengan kerajaan Demak. Kena bersambung Portugis, Belanda dan Inggeris. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai penutup, kita sama-sama berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa taala, kurniakan kepada kita kebaikan, kerahmatan, panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan, dipermudahkan segala urusan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala peliharalah diri kita, keluarga kita, negara kita dan seluruh umat Islam di dunia ni, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya. Sama-sama tingkatkan diri. Allah tidak melihat di mana kita bermula, Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, penghujung itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah suruh kita meningkatkan diri kita. Qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang memperbaiki diri dia. Dalam hidup jangan pernah membangunkan topeng, bangunkan pribadi. Kalau kita membangunkan topeng, benda yang paling kita risau jika topeng itu tertanggal daripada muka. Tapi kalau kita membangunkan pribadi, tidak ada benda yang kita akan risau dan takutkan, kecuali Allah saja, kita tempat kita bergantung. Jadi itu sajalah daripada saya, pesanan untuk diri saya, dan saya panjangkan untuk kita semua. Jadi sekian saja, insya-Allah.